yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustazah jemputan kita iaitu Ustazah Misnah binti Miran kerana sudi untuk bersama-sama kita lagi pada malam ini untuk kuliah Isyak di Gema Nur Iman bagi mengisi slot pengajian fiqh darah, haid, nifas dan istihadah. InsyaAllah. Diharap yang telah berada di dalam talian ni masih sempat untuk berkongsi link dengan kawan-kawan lain bagi meramaikan lagi kuliah kita untuk malam ini. Semoga lebih ramai yang akan mendapat manfaat, insya-Allah. Syukur alhamdulillah dengan izin ni kita dapat bersama-sama lagi dengan ustazah dan jemaah juga. Bagi memberkati majlis, terlebih dahulu marilah kita mulakan kuliah ilmu ini dengan bacaan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Ustazah. Al-Fatihah. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi kita akan dapat mengikuti pengajian ini dengan lebih faham. Insya-Allah ilmu yang akan dikongsikan oleh ustazah juga adalah akan memberi manfaat pada kita dan semoga andainya ada pahala untuk kita di dalam majlis ilmu ini, biarlah ia sampai juga kepada arwah kedua ibu bapa kita ataupun insan-insan lain, muslimin muslimat semua, insya-Allah. Untuk tidak membuang masa, saya serahkan majlis ini kepada yang berbahagia ustazah. Dipersilakan ustazah. Ya, assalamualaikum. Terima kasih admin dan seluruh ahli jawatan kuasanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini dan juga tahniah kerana semua yang ada di online ini dipilih oleh Allah untuk bersama-sama, insya-Allah. Jadi kita baca doa sikit sebelum kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hudaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi yang tajuk kita pada muka surat 19, betul? 19 pula 16 Ke salah? Ni saya tanda tempat lain ni. Tanda orang lain punya ni. Okey, jadi kita mulakan definisi yang ketiga nifas dah kan. Jadi definisi yang ketiga kita baru mula mengenalkan, iaitu haid saya dah kenalkan, nifas pun saya dah kenalkan kan. Iaitu nifas itu apabila dipanggil nifas apabila rahim itu kosong daripada kelahiran, sama ada keguguran ataupun kelahiran. Jadi selagi rahim itu tidak kosong, betul tak yang nifas saya dah terangkan ke belum? Tak maaf. Respon sikit? Dah kan? Jadi hari ini kita masuk pada takrif pengenalan yang ketiga, iaitu istihadah. Jadi istihadah ini maknanya untuk pengetahuan darah yang keluar daripada faraj wanita hanya ada 3 kategori, iaitu pertama haid, kedua nifas, yang ketiga istihadah. Mesti salah satu antara 3. Jadi kalau tidak bersalin waktu yang tertentu adalah haid, kalau lepas bersalin nifas, dan kalau bukan antara 2 itu tentunya istihadah. Dia istihadah ni sebenarnya yang hanya
menyatakan satu definisi yang dikata apa? Darah yang keluar daripada hujung rahim bukan pada hari-hari haid dan nifas. Itu istiadah. Tapi itu istiadah. Tapi istiadah ni ada 1, 2, 3. Ada 3 jenis istiadah. Yang kita akan kirakan dia sebagai semua istiadah. Bermakna istiadah ini dari segi hukum syarak, iaitu dia suci. Maksud suci itu tidak gugur kewajipan solat. Itu yang dipanggil suci. Ya. Jadi kalau haid dan nifas itu automatically gugur kewajipan fardu solat, gugur kewajipan puasa. Dua itu gugur. Ya. Jadi walaupun dia gugur, tetapi solat tidak perlu digantikan dan puasa itu wajib digantikan. Jadi tapi dalam itu ada satu yang sebab itu kita kena belajar fiqh darah ini, kerana ada satu lagi darah yang keluar daripada salur faraj wanita itu dipanggil istiadah. Maka istiadah ini mengikut hukum syarak suci. Apa maksud suci? Dia wajib melakukan solat, dia wajib berpuasa walaupun darah itu mengalir dari farajnya. Jadi tetapi dalam solat dia dikelaskan orang yang dari muhadas. Alhamdulillah minggu lepas saya dah terangkan bagaimana berwuduk orang yang dari muhadas, insya-Allah ya yang. Jadi kalau ada siapa yang tak ada pada masa itu, ya boleh tengok pada rakaman dalam YouTube lah, insya-Allah. Ya. Jadi dalam istiadah ini maknanya macam itulah tadi. Tidak gugur kewajipan solat, tidak gugur kewajipan berpuasa. Walaupun kalau kita tak ada ilmu tentang ini, kita ingat kita ABC. Allah bagi cuti. Sebenarnya bukan ABC. ABU, abu. Apa maksud abu? Allah bagi uji. Allah bagi ujian. Abu. Ya, bukan ABC. Sebab tu ya, dalam istiadah ini ada 3 kategori. Pertama dia panggil darah fasad, iaitu darah rosak. Kedua dia panggil darah tolak. Darah bukan talak talak tu yang apa tu, oh aku ceraikan kau, itu darah talak. Dia darah tolak. Macam tu. Darah itu ya, yang darah rosak satu, darah fasad satu lagi darah istiadah. Itu istiadah. Jadi walaupun darah tolak dan darah fasad ini dia ada nama tersendiri dia, tapi Waalaikumsalam, tapi hukum dia istiadah. Hukum dia macam tu. Jadi yang cuma kalau darah tolak ini adalah darah yang keluar sebelum baby keluar. Ada orang macam itulah, bukan semua orang. Ada orang dia nak bersalin, dia keluar darah. Kalau orang dulu panggil kembur darah. Jadi darah tu keluar dah dulu, tu dipanggil darah tolak. Darah yang tak cukup 24 jam dan dia keluar bersamaan dengan kadang-kadang buka 2 cm macam itulah. Dia dah buka 2 cm tu darah tu dah keluar aja kan. Tapi beranak belum lagi. Tu. Itu darah istiadah. Maka perlu tak solat apabila tiba masuk waktu solat? Ya, perlu. Tapi macam mana? Ikut berwuduk cara orang dari muhadas. Darah fasad ni darah apa pula? Darah fasad ini darah rosak yang kadang-kadang dia keluar tak ada haid. Satu. Tiba-tiba je dia keluar sehari, 2 hari macam tu ya. Darah. Macam tu. Ataupun kalau pada permulaan keluar pada kanak-kanak perempuan yang belum capai 9 tahun Qamariyah dan 15 hari sebelumnya. Makna senang cakap 8 tahun 11 bulan 15 hari Qamari. Makna senang cakap kalau dia keluar darah sebelum itulah, sebelum 8 tahun 11 bulan
15 hari. Bulan Islam. Umur dia. Maka katakan dia baru 8 tahun 11 bulan. Katalah contoh. Dia keluar darah. Maka darah itu adalah darah fasad, darah rosak. Belum. Nanti kalau sampai kepada 15 hari lagi, baru nak sampai 9 tahun Qamariah, maka itu baru dikira sebagai permulaan haid dia. Okay. Ataupun darah perempuan yang tak diikuti oleh istiadah, oleh haid. Tiba-tiba ada sikit, 1 hari ke, tak sampai 24 jam ke, dia keluar 12 jam je ke, 10 jam, lepas tu dah tak ada. Macam tu pun dipanggil darah fasad. Okay, ya. Jadi itu yang kita nak ni. Jadi kenapa darah istiadah ini dikatakan suci? Ada dalil, dia kena ada dalil. Nanti kalau tak ada dalil, ya takut ni pula. Jadi hadis pertama mengenai ini yang bermaksud yang memaksud hadis ini daripada Sayyidatina Fatimah Al-Jawsi, bukan anak Rasulullah, iaitu Muslimah Mekah, Muslimah Madinah. Maka dia didatangi darah ini straight. 3 bulan, 6 bulan, 30 hari, 60 hari. Straight macam tu yang. Dia jadi dia telah bertemu dengan Rasulullah lah. Jadi Rasulullah berkata bahawa beliau telah mengalami istiadah. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, sekiranya ia darah haid, ia berwarna hitam yang dikenali. Jadi dia kata jika bersifat demikian maka tinggalkan solat. Jika sebaliknya maka hendaklah berwuduk dan solatlah. Sesungguhnya dia adalah darah penyakit. Itu hadis pertama. Hadis pertama yang Rasulullah kata kalau sentiasa keluar darah itu, bukan macam kalau yang tak ada ilmu fiqh darah, dia kata, yalah saya pernah lalu kat wall saya. Seorang artis, dia berkata, bukan saya kat sini nak mengata, tidak nak bagi contoh. Seorang artis itu dalam wall saya tu, dia cakap macam ni, saya selepas bersalin memakai iodine, saya pun tak tahu apa alat perancang tu sebab saya memang tak nak pakai. Dia kata saya haid selama 60 hari. Dia cakap macam tu. Dia kata dia haid 60 hari. Jadi kita tak perlu cakap lah siapa orang tu ke apa. Cuma kat sini kita nak cerita hukum. Jadi yang bagi sesiapa yang didatangi darah mengalir selama 60 hari, itu bukan 60 hari haid. Maka ambil 30 hari, kira dia nanti ada haid dan istiadah. Selepas itu 30 hari yang kedua, bulan yang kedua juga ada haid dan istiadah. Nanti saya insyaAllah akan ajarkan bila tiba masanya lah. Ini cuma saya nak beritahu. Maka kalau 60 hari itu kita ambil dia setiap 30 hari. Macam itu kira dia. Jadi kalau siapa yang kena tu boleh PM saya lah. Kalau siapa yang kena boleh PM saya sebabnya dia nak selesaikan masalah dia. Tapi kalau siapa yang tak kena tak payah dulu sebab akan diajak ikut ikut reverse lah. Lepas satu ke satu macam tu ya. Jadi kat situ kita akan kira setiap 30 hari. Maka itu yang Rasulullah kata tadi. Darah yang hitam diambil sebagai haid. Yang saya agak batuk sikit. Iaitu selebihnya kata Rasulullah, maka bersucilah. Jadi kalau haid kita kena berwuduk. Kalau istiadah tak perlu. Jadi kalau haid kita kena mandi wajib dahulu. Tapi kalau istiadah saja tak perlu. Dia kena cara berwuduk orang daim hadas. Jadi mandi, lepas tu bersuci tu maksudnya kita mandi wajib lah. Selepas itu baru solat. Jadi yang ini, hukum yang pertama ini, kalau kita belajar nanti bab istiadah, maka hukum ini dimasukkan dalam hukum tamyiz.
Jadi istiadah ini hukumnya 7. Yang 7 hukum. Maka nak masukkan dalam satu hukum, salah satu hukum itu lihat pada kes. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi kalau macam ini ya, hadis mengatakan begitu, apabila kamu dapati warna darah itu yang hitam, ya dikenali sebagai haid. Maka apabila dia kata ya, bersifat, maka tinggalkan solat. Jika sebaliknya. Jadi maka kalau darah itu dah mula mencair, ya. Jadi kita akan belajar nanti 5 warna darah. Dan ada dikelaskan 2 itu sebagai qawi, iaitu kuat, yang lain itu 3 sebagai darah lemah. Jadi darah kuat itu haid, darah lemah itu istiadah. Ada juga dia punya sifat, dia berbau ke kental. Nanti ada kita akan tunjukkan insya-Allah. Jadi kat sini macam mana kita nak tahu ya, kalau tadi 60 hari tadi, berapa hari haidnya, berapa hari istiadahnya. Bukan dikira ya, amat salah jika kita kira 30 hari itu 15 hari haid, 15 hari istiadah, kerana kita mengambil hukum maksimum haid itu 15 hari. Maka amatlah salah. Walaupun ada setengah-setengah orang memang kita kira haid di 15 hari. Sebab itu saya kata bergantung kepada kes. Jadi kes itu tak sama setiap orang, maka apabila dia ditimpa istiadah, kena rujuk kepada 7 hukum mustadah dan masuk akan dipilih salah satu antara 7 itu mengikut kes-kes mereka. Itu yang kena faham. Okey. Jadi ada hadis yang kedua pula. Hadis ini dia kata tamyiz, tapi ada orang dia tak darah dia sama. Kata contoh, ustazah, darah saya dari keluar sampai berhenti warna satu warna. Ataupun ustazah, darah saya mula-mula cair warna pink. Contoh. Lepas tu ustazah dia jadi warna hitam sekejap. Dia warna hitam, kecoklatan. Tapi tak lama. 3 hari. Lepas tu dia tukar pula, ustazah, merah makngah. Lepas tu ustazah dia turun pula warna merun. Jadi dia warna tu dia senang cakap tak cantik, biur, kejap lemah, kejap qawi, kejap apalah. Jadi itu maknanya kat sini dia tidak mengikut hukum tamyiz. Sebab dalam kita nak menghukumkan tamyiz tu ada 4 yang salah satu daripadanya. Tapi kalau tak kena hukum tamyiz, maka kita kena ambil hukum lain. Jadi hukum lain tengok. Ini dalil yang kedua. Ya, dalil yang kedua. Cuba kita tengok. Okey. Jadi dia kata kedua. Ni Rasulullah cakap ya. Jadi sebab itu ada 7 hukum nanti ya yang kedua apa dia kata, daripada juga Aisyah ya, dari Aisyah iaitu isteri Rasulullah, daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu an, dia kata juga daripada Fatimah. Jadi ada masa jadi ya macam Sayyidah Fatimah ni, Fatimah Al-Husain ni, dia malu juga nak tanya Rasulullah berulang kali sebab sometimes macam ni, sometimes macam ni. Jadi dia pening. Jadi dia melalui Sayyidina Aisyah. Dia tanya lagi dengan Rasulullah ya. Jadi apa dia kata? Wahai Rasulullah, ya. Sesungguhnya aku wanita yang mengalami darah istiadah sehingga aku tidak suci. Bolehkah aku meninggalkan solat? Tu dia kata. Boleh tak aku meninggalkan solat? Dia kata, aku ni semadang sentiasa keluar darah. Aku ni timpa istiadah. Boleh tak aku tinggalkan solat? Jadi apa jawab Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh. Tengok. Jawapan yang pertama je, Rasulullah kata tidak boleh. Jadi ini bukti yang mengatakan tadi, kalau saya pergi pakai IUD 60 hari darah saya non-stop. Maka saya tak perlu semayang, saya haid 60 hari 2 bulan. No. Sebab ini bukti dia. Daripada riwayat, ini ada sahih, daripada riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Jadi tak kenal siapa Sayyidatina Aisyah ya. Salah seorang isteri Nabi yang banyak
meriwayatkan hadis. Ya, Sayyidina Aisyah. Yang kedua Ummu Salamah lah. Dua orang tu. Jadi itu dia kata ya, daripada kes juga Fatimah Hafs Usi. Apa dia kata? Rasulullah kata tidak, kerana darah itu bukan haid tetapi penyakit. Jadi penyakit lah itu yang penyakit itu dalam bahasa Arab tadi apa tu kita kenali sebagai istihadah. Ya, jadi apa dia kata lagi? Maka apabila haid datang hendaklah kamu solat, dan apabila berlalu kadar masanya. Apabila datang haid maka berhentilah solat, kata Rasulullah. Apa berlalu kadar masanya, maka hendaklah kamu bersuci dan solat. Jadi kat sini bilakah kadar berlalunya. Jadi kat sini yang ulama mengatakan kita ikut hukum yang kedua. Ya. Jadi apa hukum yang kedua? Iaitu hukum adat. Apa makna hukum adat yang saya terangkan sikit nanti. Ya, minta maaf. Ya, jadi hukum adat itu sebelum perempuan itu didatangi istiadah, dia ada yang normal. Maknanya dulu dia datang haid biasa. Jadi sebelum dia kena istiadah bulan yang terakhir. Sebab tu nanti kena catat yang. Jadi orang perempuan ini walaupun ya tidak ditimpa istiadah, ya mulai hari ini tolong sayang beli buku. Tak nak ada jual dekat Shopee, ada satu ya anak murid daripada sini buat buku ini. Ya namanya apa? Apa tu? Kalender tak? Saya pun dah lupa. Saya dulu ada juga beli order. Kalau tak ada pun, ya macam saya dulu kita pakai buku matematik yang kotak-kotak. Buku apa latihan ya, buku latihan matematik dulu kita sekolah kan ada garis kotak tu, jadi senang. Kalau yang tak ada kotak-kotak tu dia payah sikit. Jadi kita beli tu senang. Kita masukkan, kita buat lain. Hari ni berapa hari bulan, waktu dia, kan? Macam kita boleh buat catatan tu macam yang dalam gambar rajah nanti. Jadi kita tulislah, kata contoh, kita tulis bulan ini kan bulan 8, kita ambil bulan 7. Maka katakan bulan 7 sebab dia kata yang kena istiadah kita bulan 8. Maka rujukan kita bulan 7. Maka the latest sebelum kena istiadah. Maka bulan 7 kita masih normal, masih belum kena istiadah, ya. Ataupun bulan 7 tak boleh Ustazah, kenapa? Saya beranak. Jadi saya kena ni bulan 8 sebab saya pakai IUD. Okey, tengok dulu masa sebelum mengandung. Berapa? 10 bulan yang lalu. Kan mengandung itu 9 bulan 10 hari, maka sebelum mengandung itu tarikh akhir kita period. Berapa hari? Sebab tu kena catat supaya tidak lupa yang kalau bulan 8 istiadah, bulan 7 haid, ingat. Tapi kalau tadi kes iodid kan lepas dia bersalin. Dia pasang iodid, maka dia kena istiadah. Maka mana rujukan dia? Kalau darah dia sama, kita lihat 10 bulan yang lalu. Sebelum mengandung. Maka berapa? Macam tu. Jadi kita ambil itu sebagai satu hukum adat kita sebab kata Rasulullah, ya, maka masa haid itu adalah kamu berhenti solat selepas kadarnya berlalu, kata Rasulullah, maka hendaklah kamu bersuci dan solat. Jadi kadar berlalu tu Rasulullah tak cakap pun yang. Kenapa Rasulullah tak cakap? Kenapa tak Rasulullah kata haid itu 7 hari? Kenapa Rasulullah tak cakap haid itu 5 hari? Kerana kadar masanya itu tidak sama setiap orang. Okey. Apa maksud tak sama? Ya, dekat dalam ni ada 76 mata memandang. Okey. Ya, 76 campur 1 2 3 82. 82 mata memandang. Jadi dalam 82 mata memandang kan tak sama kan? Saya nak tanya. Sama tak you punya period?
Kan ada orang 5 hari, ada orang 6 hari, ada orang 7 hari, ada orang 8 hari, ada orang 9 hari. Ya. Ada orang juga tapi tak ramai 14 hari. Macam tu. Betul tak yang? Respon. Betul tak betul? Ustazah. Kan? Jadi sebab itu Nabi tidak mengatakan kadar masa berlalu itu 7 hari. Tak. Sebab ya kan, betul kan? Jadi sebab itu yang tolong ingat. Kalau kata darah sama ya, macam mana saya nak kira yang hadis pertama Nabi kata yang hitam ataupun yang coklat yang qawi lah, darah qawi ni darah kuat. Itulah haid, darah lemah, warna lemah. Maknanya macam merah manga, lepas tu merah jambu, merah urin, tu darah lemah. Darah kuat tadi hitam kecoklatan ataupun merun, dark merun kecoklatan. Tu darah kuat dipanggil. Tak ada, Ustazah, saya sama je. Daripada keluar 30 hari ke 60 hari satu warna lebih kurang. Kalau ada pun merah kuat sikit aja. Lepas tu merah sikit. Jadi perbezaan tu tak nampak sangat lah Ustazah. Lepas tu tak ada bau, tak ada ketul, dia satu warna. Macam mana tu nak kira? Saya ambil 15 hari ke? 15 hari sebagai maksimum haid saya. Hukum macam tu. 15 hari lagi istiadah. Tak boleh. Ya, tak boleh gunakan maksimum haid. Maka ini cara yang kedua. Kan tadi dia tanya lagi dengan Rasulullah. Maka kata Rasulullah kadar ni. Jadi setiap orang tak sama. Jadi katalah contoh. Ya, contoh saya sebut nama kat sini. Rohani. Contoh rohani lah. Dia kata, contoh, saya masa sebelum mengandung, ni contoh aja ya, saya pun tak kenal awak muda ke tua, jadi saya ambil contoh katakan, ya Hajah Rohani, dia kata, Ustazah sebelum saya mengandung, saya pasti, period saya 7 hari Ustazah. Jadi maka itulah kadarnya Hajah Rohani, selepas bersalin yang tadi kena 60 hari, tadi ke 30 hari, ambil 6 hari saja sebagai haid. Selebihnya tadi 6, kalau 30 tolak 6, 24 hari itu istiadah. 7 tadi ya? 7 tolak 30, 23 hari. Maka 23 hari itu adalah istiadah. Lepas itu yang kedua, nak ditanya pula, dekat 1 bulan itu ada 4 minggu. Nak kat mana Ustazah? Dah 7 hari tu okey. Kat mana pula nak letak? Minggu pertama ke? Minggu kedua ke? Minggu ketiga ke? Minggu keempat ke? Sebab dalam hadis tak ada kata. Tak ada kata minggu pertama. Tak ada kata minggu kedua. Tak ada kata minggu ketiga. Tak ada kata minggu empat. Tapi dia kata mengikut kadar. Maka Hajah Rohani kena ingat. Duduk diam-diam ingat. Dia dah 10 bulan kan? Ingat. Oh Ustazah, saya biasa kena minggu kedua. Minggu kedua 7 hari. Jadi itulah haidnya yang masa kena tadi 60 hari. Ambil 3 bulan pertama, maka haid Hajah Rohani, Rohani nama dia, pada minggu kedua. Habis Ustazah, saya minggu pertama dah keluar darah. Habis saya dah tak solat 7 hari. Macam mana? Memang macam gitu. Apa kata guru saya, istiadah ini dapat kita tahu apabila dah berlaku. Maka kalau orang putih kata, dah pas. Dah past tense. Selagi semasa kita takkan tahu. Macam mana? Bila past tense baru kita tahu dah berlaku. Sebab saya patut maksimum 15 hari. Kita dah sampai 15, sampai 18, sampai 20, sampai 30, tak genti-genti. Maka apa yang perlu kita buat, kata guru saya, apabila cukup aja haid kita 15 hari, 15 malam, iaitu 360 jam, maka apa yang perlu kita buat, mandi wajib haid. Lepas itu kena solat dengan cara daimul hadas, wuduknya. Habis yang kita dah tertinggal itu, nanti baru kita buat kajian kes. Kita akan kaji kes punya tadilah. Bila datang bulannya, berapa darahnya warna apa, macam tu. Jadi kalau contoh kata Hajah Rohani tadi,
darah saya sama Ustazah. Jadi okey ada 7 hari. Okey minggu kedua. Okey jadi minggu kedua itu adalah haid. Jadi minggu pertama tu 1 hari bulan sampai 7 hari bulan itu istiadah. Jadi 8 hari bulan sampai 14 hari bulan haid. 15 hari bulan istiadah balik. Sampai 30 hari bulan itu minggu pertama. Lepas itu cukup 30 hari Hajah Roni dah masuk bulan kedua. Maka tadi dia punya haid dia kan minggu kedua. Jadi minggu pertama itu pada bulan yang kedua minggu pertama tu istiadah. Dah tahu dah. Macam tu. Jadi sembahyang tu dalam keadaan orang dari muhadath. Masuk aja 8 hari bulan, darah itu haid. Maka 8 hari sampai 14 hari bulan haid. Minggu kedua. Kata tadi dia 7 hari ya. Jadi 15 hari istiadah lagi. Sampailah cukup 30 hari bulan kedua. Sebab ada anak murid saya, dia pernah kena darah, dia bukan bersalin pun, tak. Tapi dia, pesen dia macam tu. Dia cakap mula-mula, dia cakap dengan saya ingat lagi lah sampai hari ni. Masa tu saya ngajar kat masjid tu bukan bab darah. Saya ngajar bab fiqh, bab solat. Dia kata, Ustazah, dia kata, saya relax Ustazah, 4 bulan saya tak sembahyang. Saya kata, relax dia 4 bulan tak sembahyang. Kenapa? Saya kata, saya kan 4 bulan straight saya period Ustazah, ABC. Oh ya. Lepas tu 4 bulan suci. Setiap, saya kata macam tu. Ya. 4 bulan keluar darah, 4 bulan dia kata tak keluar, lepas tu 4 bulan lagi keluar darah, lepas tu 4 bulan lagi tak keluar. Jadi dia kata saya 4 bulan free ABC. Saya pun kata Masya Allah. Ada rupanya orang istiadah macam tu. Jadi saya tak pernah tahu. Jadi saya tak tahu rupanya ada yang. Jadi saya kata ini awak ni apa dah kahwin dah kata dia. Tapi dia memanglah cakap dia ada pakai itulah alat. Jadi ya hormon ni. Lepas itu Allah nak uji dia tetap ya. Jadi kalau macam ni Fatimah Al-Husi ni, Al-Husi ni dia kena lagi pula sepanjang tahun 365 hari. Masya Allah, tabarakallah, Allah. Allah nak uji dia yang itu yang sampai dia jumpa Rasulullah 2-3 kali tu. Sampai dia segan, dia melalui Sayyidina Aisyah. Jadi daripada dia lah keluar hukum musadah tu banyak. Daripada dia. Yang dia 365 hari. Masya Allah. Kan? Ini memang betul-betul kuat ujian Allah bagi kat dia. Yang Allah kenakan dia istiadah pada zaman Rasulullah untuk mengeluarkan hukum. Ya, menjadikan satu contoh, Allah uji dia untuk mengeluarkan hukum pada orang datang. Jadi yang ini 4 bulan. Bila saya kata, dah lama, dah ya, dah dia kata, dah 3 tahun macam tu, 4 bulan. Memang cantik je kata dia. 4 bulan datang. 4 bulan free, 4 bulan datang. Saya kata, kalau macam itu, saya kata, nak, bukan 4 bulan itu haid, tetapi 4 bulan itu ada haid, ada istiadah. Dia kata dia pun terlupa. Macam mana nak kira kata dia. Jadi saya tanya, sebelum dia kena macam tu, ada tak dia haid biasa? Ada. Ingat tak? Minggu ke berapa? Sebab dia, ni lah ya, anak murid saya tu orang Singapura. Dulu belajar. Masa tu dia datang, orang Singapura aja ni yang dia datang dekat masjid-masjid dekat Johor Bahru. Tapi masa tu cerita ini belum apa PKP, belum panggil. Yang belum kena COVID tu lah, yang tak ada tu. Tapi lepas itu dah COVID kan semua cuti, masjid cuti, apa cuti, semua cuti kan. Lepas tu baru datang ni sistem online ni. Lepas tu dah lama masih tak apa yang tak on walaupun masa tu dah lepas PKP tapi masjid masih lagi tak boleh. Kan. Jadi lama-lama ya inisiatif inilah kepandaian anak-anak muda dengan teknologi.
Jadi dia pun kata, Ustazah kami nak buat online. Saya kata minta maaf, saya ni buta IT, orang tua. Jadi kata tak apa Ustazah, saya create. Create pun lepas tu dia buat kan, mampus. Senang cakap kasar dia, mampus saya tak tahu. Klik-klik tak dapat. Alhamdulillah. Yang dia datang rumah saya berdua. Mengajarlah ni si tua ni, yang buta ni, buta IT daripada pagi sampai petang. Bengkak kepala memang pun sebab saya ni kan kata Ustazah ada anak saya ajar ada anak pandai IT pandai kami ajar anak Ustazah je lah minta maaf anak saya semua dah kahwin jauh-jauh yang ada kat Kedah ada kat Selangor ada kat Negeri Sembilan Seremban tak ada satu pun kat ni masa tu dekat Metrik yang bungsu saya kata kami dah jadi macam pengantin baru. Suami lagi tua, lagi tak reti. Jadi alhamdulillah ya yang dia datang. Tu dia ajar saya pandai IT ni, saya ngajar-ngajar macam ni, dia dapat pahala tu. Dia dapat pahala sebab dulu walaupun create nak buka pun tak reti-reti. Yang buka ni tak boleh dia kata login, menangis-nangis nak buka. Lepas tu datang lagi dia ngajar. Punya sabar ngajar orang tua ni. Alhamdulillah lah sekarang saya dah pandai ya. Macam tu. Jadi itu. Jadi belajar pakai online lah ya. Jadi itu ingat yang dia betul-betul yang dia punya kes. Saya cerita ini bukan nak ngaibkan dia sebab saya pun tak sebut nama dia tapi saya sebut Singapura itu bukan pun nak ngaibkan dia. Orang Singapura yang rajin datang masuk tambak ni belajar ilmu ya. Jadi kalau kita orang Malaysia ya yang kata orang lagi senang tak payah copas tak payah beratur kat immigration yang panjang tu tak belajar malu. Dia orang boleh lalu dengan dua jalan lah. Selalu dia orang lalu kat Tuas tu masuk daripada Nusa Jaya. Payah tol lagi mahal yang dia orang boleh datang. Macam tu. Sekarang ni dia tak datang lah. Dia dah ada online ni. Dia ambil je link-link online tu kan. Jadi okey lah macam tu. Jadi tu kes dia. 4 bulan ya pasal dia dah kira dah kahwin tu tua lah tapi tak tua lah dia dalam umur dia pun muda lagi lah lingkungan akhir 20-an macam tu ya jadi ya kita tak boleh salahkan dia lah juga pasal kat sana sistem dia tu lain sikit kan belajar ilmu agama tak macam kat kita lah jadi bila saya terangkan Masya Allah jadi dia kata Ustazah saya ingat lagi dalam 3 tahun itu saya wajib qada ya Masya Allah, dia termenung bila wajib qada. Banyaklah yang 4 bulan. Sebenarnya 4 bulan tu dia ambil cuma kalau 1 minggu lah. Sebab orang Singapura dia panggil, itulah yang saya tahu tu. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Dia kata. Jadi saya kata contoh awak, dia tak salah dia kena minggu 4. Jadi saya kata 4 bulan tu yang headnya hanya 4 minggu. Jadi 4 bulan tu ada 4 minggu kan? Sebulan ada 4 minggu kan? Jadi saya kata bila ingat tak? Dia kata ingat lah sebab saya ingat gaji datang. Saya lepas tu saya enjoy pergi mall tak payah sembahyang. Nasib baik dia ingat lah. Kalau tak dia kena hukum lain. Jadi saya kata berapa hari? Dia kata dalam 6 hari lah dulu. Yalah kata yang dulu lah tu. Jadi saya kata 6 hari setiap akhir bulan. Jadi ambil daripada 24 sampailah 30. Itu je lah hitnya. Dia kata. Termenung sekejap ya yang pasal memikirkan banyak yang nak kena bayar. Jadi 3 minggu itu sebagai istiadah. Jadi 4 bulan tu kau kira apa? 1 bulan 3 minggu 3 kali 4 12 minggu. 12 minggu yang jadi kalau bulan tu berapa bulan? 3 bulan kan? 3 kali 4, 12. 3 bulan yang dia kena ganti selama dah berapa? 3 tahun. 3 bulan, 3 tahun. Dia kira lah. Jadi dia kata dia datang bulan, 4 bulan datang, 4 bulan tak datang, dah 8 kan? Lepas tu 4 bulan lagi datang. 8 jadi 12. Jadi saya kata ingat. 4 bulan tu, jadi dalam setahun tu ada yang jumpa 2 kali. 4 bulan datang hit. Ada yang jumpa sebulan sekali datang hit. Maknanya kan gini 4 datang, 4 free, 4 datang. Kan? Jadi bulan tu dia 2 kalilah keluar darah. Lepas tu kalau bulan yang berikutnya kan dia jadi 4 tak datang,
4 datang, 4 tak datang. Jadi bulan yang kedua, tahun yang kedua, dia 2 kali didatangi bersih. Jadi sekali datang hit. Macam tu. Jadi 4-4 kan. Jadi kiralah sekata kena. Macam tu. Yang sebab itu pentingnya kita belajar supaya kita tahu. Ya, jadi kalau kita tak belajar, kita baca hadis saja ni, macam mana kita nak tahu kalau tak ada guru yang mengajar bagaimana cara nak kira dia. Ya, jelas ya kat situ. Jadi kat situ ada 2 hukum. Yang kat sinilah dia sebenarnya ada 7 hukum. Jadi apa kata dia? Hadis ini menjadi dalil apabila seorang wanita ya dapat membezakan. Inilah tadi boleh baca dalam buku tu. Saya dah terangkan tadi sekali harum ya. Jadi dalam 2 hadis ini hukum beza warna darah kita panggil nanti dalam hukum tu tamyiz. Kalau dia tak cukup, sebab tamyiz ni nanti saya akan terangkan ada 4 syarat tamyiz. Kalau dia tak penuhi syarat tamyiz itu, maka dia tak layak gunakan hukum tamyiz, dia kena gunakan hukum adat atau yang lainnya. Ya, jadi macam tu. Jadi kat sini kita ambil penutup ya. Jadi alhamdulillah masa pun cukup penutup-penutup, nanti saya bukalah 15 minit ke 10 minit untuk pertanyaan. Jadi dia kata penutup hukum kelembapan faraj. Maka ya dalam itu ada mengatakan ya kelembapan faraj ini ya kita kena lihat. Kalau setiap wanita memang Allah akan jadikan dia panggil keputihan, tapi dalam hal keputihan ini saya tak suka panggil keputihan sebab dia confuse ya. Kalau tapi ada setengah ya orang cakap keputihan itu tidak membatalkan wuduk, suci. Sebenarnya bukan keputihan, iaitu kelembapan faraj. Iaitu dia berwarna ya macam lembat-lembat, dia tak berbau ya, dan dia macam lebih kurang peluh lah gitu. Macam kalau kita duduk kat rumah ke, kita rasa macam basah gitu kan. Itu kita tak kata dia keputihan. Kalau kita semak lah, dia tak berbau dan dia tak ada warna. Dia panggil jernih. Tapi kalau keputihan, ada orang dia ada penyakit keputihan yang sampai gatal. Saru paras dia gatal. Lepas tu warna dia kadang warna kuning-kuning. Ya, dan kalau keputihan itu teruk, warnanya hijau. Kehijauan. Itu dah banyak kuman dah tu. Maka apa yang perlu dia buat? Dia kena pergi hospital lah. Ambil ubat, makan ubat. Dan ada ubat yang dimasukkan ke dalam. Jadi yang dipanggil kelembapan faraj ini dia keluar daripada zahir saluran faraj. Maka itu tak najis dan tak batal wuduk. Jadi cara dia tadi, dia tak berbau, dia tak gatal dan warnanya bukan putih susu. Jernih. Ya. Jadi kalau yang satu lagi itu keputihan. Sebab ada setengah ya macam ni. Saya pernah dengar satu ustaz mengajar ya. Bukan nak salah mana-mana ya, yang ni tak, cuma nak betulkan. Dia pasal lelaki, kadang-kadang dia tak berapa lah, dia berbanding kita perempuan kan. Jadi dia kata keputihan itu tidak najis, tidak membatalkan solat. Jadi orang confuse sebab dia tak ada penerangan yang detail. Yalah sebab dia lelaki kan. Macam tu mungkin dia belajar pun kurang faham kat situ. Berbanding kita perempuan, macam saya perempuan kan. Jadi saya lebih dapat apa kata orang di samping belajar, saya pun ada pengalaman macam tu. Jadi lebih senang. Jadi senangnya kalau dia gatal ya, jadi kita nak tahu mana satu kelembapan faraj, mana satu keputihan, maka saya terangkan kat sini. Kelembapan faraj itu ya dia biasanya di bahagian anggota zahir faraj, bahagian yang kita mandi wajib kena tu, yang bahagian luar, yang kalau kita nak cek darah patrah atau nakok pun kat kawasan tu lah, lebih kurang 2 jari. Ni jari saya 1 2. Jadi keluarnya itu macam peluh lah, macam peluh. Jadi paras itu tak boleh kering. Allah bagi. Sebab peluh tadi cecair faraj yang kelembapan itu sebenarnya untuk matikan kuman juga. Dia tidak berbau dan dia tidak berwarna. Okey itu. Tetapi kalau berwarna, ya dia warna jernih tau. Itu maknanya tak berwarna, jernih. Tapi kalau dia berwarna putih susu atau ada grey-grey, kelabu-kelabu atau kuning-kuning atau hijau-hijau gatal, maka itu keluar daripada dalam
batin faraj, maka itu najis dan batalkan wudu, atau kena tahu. Jadi macam tu kena ubat lah ya yang jangan keputihan ini dibirakan. Jadi dalam keadaan orang yang datang bulan ini, kalau mengikut hukumnya, ni ada 2 hukum. Itu hari saya lupa imam, tapi hari ni saya dah ingat lah. 2 imam, anak murid juga Imam Syafi'i, iaitu Ibnu Hajar dan Imam Ramli. 2 ini anak murid terbaik Imam Syafi'i lah, tapi dia ada sedikit perbezaan. Tak salah yang Imam Syafi'i itu pun belajar dengan Imam Malik. Tengok dia pun ada mazhab lain. Tak apa. Dia itu semua ada sebab mereka layak bermustahid. Maka kita jangan persoalkan dia, ilmunya tinggi. Jadi dalam itu memang nanti kita akan belajar sedikit-sedikit perselisihan tentang ini. Ya, nanti kita akan sambung ya untuk akan datang. Ya, jadi sampai kat sini dulu ya. Jadi kita tandakan sampai kepada hukum, kesimpulannya lah hukumnya tadi ya. Jadi kita tutup dulu sampai sini ya. Jam saya 10:10 minit, tetapi jam saya 10:05 minit. Saya bagi peluang sampai 10 minit lah, sampai 10 suku. Jika ada pertanyaan, saya raikan. Kalau tak ada, saya tutup. Silakan. Silakan jemaah. Jika ada soalan. Ada soalan. Kalau ada ya yang ada. Sementara orang lain tak tanya ni, saya nak ambil peluang. Silakan. Kawan saya lah minta tolong tanya. Sekarang macam umur dia dah 60 macam tu. Tapi bila dia makan, contoh dia makan bukan makan ubat lah, makan macam vitamin. Tu kan. Lepas tu dia dah berhenti haid. Tapi bila dia makan satu produk yang untuk macam kesihatan dia, tiba-tiba dia keluar semula darah. Darah haid ke darah istihad dah? Okey. Mengikut mazhab Syafi'i ya. Mengikut mazhab Syafi'i, gap antara satu haid kepada satu haid yang dikira haid minimum 15 hari. 360 jam lah minimum. Ada sebab tu ada orang perempuan nanti keluar haid itu awal bulan, akhir bulan. Kita akan tengok. Kat situ ada hukum. Namanya penyempurnaan suci. Tetapi tak ada had. Apa maksud tak ada had? Minimum ada, maksimum tak ada. Sebab tu mengikut mazhab Syafi'i, jika seseorang wanita itu walaupun telah berhenti darahnya selama 10 tahun, maksudnya dia dah menopause 10 tahun. Lepas itu didatangi darah, maka dilihat. Jika ia ada ciri-ciri haid, dia menjadi haid. Jika tiada ciri-ciri haid, maka dia istiadah. Maka apa dia ciri haid? Yang pertama, mesti minimum keluarnya itu termasuk dalam patra. Maka bila saya kata minimum keluar itu ya, kena 2 yang. Keluar darah mengalir, lepas itu kalau darah itu berhenti, kita kena ambil kapas, korek zahir faraj, ada tak darah. Jadi kalau ada darah, kita panggil dia patrah. Maka mengalirnya darah serta patrah cukup tak 24 jam. Kalau cukup 24 jam, maka itu haid atau lebih. Cukup tak 24 jam atau lebih. Jadi kena sadar kat sini sebab saya belum ada haid. Tetapi kalau dia keluar berencit-rencit walaupun 10 hari. Dengar ya. Walaupun 10 hari, nanti ajak kawan tu dengar sama-sama. Ya. Sebab benda online tak ada masalah yang boleh dari rumah. Kecuali dia tak ada internet lah. Jadi walaupun dia berhenti-henti 10 hari. Dia kata kawan kata dia makan vitamin, dia keluar 10 hari. Adakah 10 hari itu berterusan? Atau ada on and off? Maksudnya darah mengalir, stop, kita kena korek ya. Stop, jangan tak korek. Sebab nanti kita tak dapat jumlah yang tepat.
Stop aja, ambillah perca kain, cotton bud ke kapas, kita korek lubang faras itu zahir ini 2 jari. Kita jari ni 3 kan? 1, 2, 3. Luas 1, Ustazah. 2, 3. Maka Dua ambil luas. 2. Luas jari tu 2. Tu saya kata saya orang tua. Kalau orang muda dia ada laptop. Senang nak tunjuk. Saya ni ada laptop, pandai guna tapi nak masukkan dalam line tak pandai. Minta maaf. Jadi saya gunakan real punya. Nampak ni tangan saya ni 1, 2, 3. Maka ruang zahir faraj itu 2 apa ni yang? 2 ni, ruas ni. Dan maaf ya, bukan nak mencarut ya. Tengok tangan saya. Ini lubang faras bukan cocok macam ni. Ambil ni oles dinding. Dinding faras tadi menggunakan tu sepanjang 2 ruas jari masuk lubang faras, ules dinding. Ules. Sebab yang tengah tu dia tak keluar dah. Jadi kita nak tengok ada tak kesan darah yang melekat di apa panggil tadi di tepi tu. Bila kita oles macam tu kita tengok. Kalau ada kesan darah itu dipanggil patrah. Dalam hukum syariat patrah itu masih dikira haid. Ya. Faham ya yang? Jangan kau 2 jari kau tolak tengah gitu aja. Lepas tu kau tengok tak ada darah. Dah kau kata. Bukan. Dia oles dinding. Ya. Sebab itu nanti kita belajar. Patrah itu walaupun darah tak keluar dalam salur faraj ada masih dikira haid atau masih dikira nifas. Jadi itu. Yang bertanya tadi silakan beritahu kat kawan kalau masih ada ciri-ciri haid yang pertama mesti darah itu 24 jam. Sama ada terus menerus 1 hari 1 malam atau beberapa hari. Maka kalau kata dia datang 5 hari, ambil darah mengalir berapa jam? Hari pertama, contoh 4 jam. Tulis 4 jam. Lepas tu, dia korek kat patrah tu. Katakan setiap kata 15 minit ke setengah jam, dia korek lagi. Kata contoh. Maka dia kata, patrah 2 jam. Jadi 4 jam darah mengalir, 2 jam darah patrah, 6 jam. Jadi hari pertama 6 jam. Lepas tu tak ada. Lepas tu kita korek, tak ada. Tak ada kesan darah. Mana kita panggil suci, nakok. Maka belum lagi datang, belum lagi confirm haid, dia kena wajib apa tu wudu daimul hadas. Dia tak payah mandi. Sebab apa dia tak payah mandi? Sebab belum dapat haid lagi. Belum tahu haid. Mungkin itu darah istiadah. Kan tadi dah beritahu, istiadah hanya tahu selepas berlaku. Sebelum berlaku takkan tahu. Jadi hari kedua dia keluar lagi berapa jam? Kata contoh hari kedua dia keluar 10 jam ke ataupun 1 jam ke. Jadi apabila dia betul-betul stop, katakan 5 hari lepas tu dia tak ada keluar lagi. 5 hari dia tak ada keluar lagi. Maka dia pun kira berapa yang darah mengalir, berapa yang patrah, berapa yang nakok jamnya. Selama 5 hari 5 malam tadi. Maka kalau dapat 24 jam, masa proses darah itu keluar, maka itu haid. Jadi kalau tak dapat, katakan Ustazah dia walaupun seminggu darah dia tu macam sikit-sikit gitu, lepas tu kita korek dalam pun tak ada. Maka itu dia panggil darah fasad. Itu darah rosak dah tu. Itu jadinya hukum dia istiadah. Maka kalau tadi dia tak semayang kerana dia kata ingat darah, dia tunggu. Maka tidak berdosa. Kenapa dia tak semayang tak dosa? Sebab dia fikir haid. Tetapi apabila telah komplit, iaitu 5 hari ke 6 hari, tak ada lagi darah. Dia korek-korek pun tak ada. Memang kata orang stop betul. Maka tak cukup 24 jam darah keluar, maka semua sekali itu fasad. Maka kena qada solat yang ditinggalkan selama 5 hari. Walaupun tadi darah on off kerana bukan haid. Macam tu. Boleh ya yang? Faham ya? Kalau tak faham nanti kita datang belajar lagi. Nanti kita akan ada terangkan lagi. Okey, satu soalan saya bagi. Kalau ada, selepas tu saya nak keluar daripada live ini. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Okey, saya Syida. Saya nak tanya tentang daimul hadas. Okey.
Kenapa yang? Kalau keputihan tu dikira daimul hadas ke? Kalau sentiasa keluar. Dia macam ni yang daimul hadas ini benda yang berkaitan dengan lubang depan dan lubang belakang. Sama ada keluar angin ataupun keluar cecair ataupun keluar darah ataupun keluar pepejal lah tai. Jadi ya kalau keputihan ni yang awak sentiasa dia. Masa tu awak daimul hadas. Tetapi ubatlah. Jadi kalau sembuh maka itu sebab daimul hadas ini ada orang permanent. Ada orang semua temporary. Maknanya masa itu je. Jadi katakan masa adik ni ya, anak ataupun anak ni ada keputihan yang banyak yang keluar je kan, maka masa itu anak daimul hadas. Jadi tolong kasih. Saya nak bagi petua lah. Saya nak bagi petua, senang je. Kalau saya dulu, ya, mak saya bagi petua sebab mak saya bidan, tak payah ambil ubat-ubat tu semua, pakai lada sulah je. Saya pun ada jugalah banyak mana. Beli lada sulah yang original, ya, pure lada sulah, kalau serbuk, ya, daripada lada sulah yang apa tu yang ada satu syarikat ni apa? Kerajaan, separuh kerajaan tu yang Sabah, Sarawak apa tu, lada sulah tu original, ataupun ya belilah kat market yang original serbuk. Kalau tak ada, beli biji lada sulah, biji lada putih yang bukan lada hitam, beli biji. Kalau tak ada, beli biji, sampai rumah sangai lada sulah, biji tu sangai, ya, dah sangai. Ya, sangai tu kita matikan kuman lah sebenarnya. Lepas itu you tumbuk, hancurkan sampai betul-betul hancur. Pakai blender kering lah. Selepas itu dah jadi betul-betul dia serbuk, maka ambil madu, atau kalau tak ada madu, air biasa pun tak apa, air masak. Bancuh sampai dia jadi macam majun lah. Bancuhkan air. Saya kadang-kadang dulu-dulu tak ada madu, pakai air je. Bancuh, pakai air. Ya, lepas tu sampai kita boleh gentil. Jangan lembik lah, kita bantu air sikit-sikit sampai dia boleh gentil. Ada orang dia pakai kapsul, sekarang ada jual kapsul kosong. Dia masukkan dalam kapsul tu, serbuk tu. Tapi saya pun nak beli kapsul tak tahu kat mana. Saya bancuh je dengan air. Macam mak saya ajar dulu-dulu, bancuh dengan air. Lepas tu saya lubang buat macam kacangnya macam ni. Sorry. Ni yang kacang kuda yang orang balik ni, anak murid saya daripada Mekah balik kasih saya, atau telap kacang tu. Saya dah makan dah. Ni, nampak tak? Ni kacang ni ya. Nampak ya? Nampak tak? Kacang kuda tu, kacang kuda lembut yang kita kalau orang balik Mekah tu. Nampak tak? Respon nampak Nampak Ustazah. Macam tu. Kacang kuda yang lembut tu kalau orang balik haji tu. Kat sini pun ada jual tu. Buatlah bulat-bulat macam tu. Atau kalau orang pernah bela kambing, macam tarik kambing. Macam tu. Ataupun kalau ada orang jual majun pun macam tu lah kan. Jadi buat bulat-bulat macam tu yang makan satu hari. Kalau dah kahwin ya. Kalau dah kahwin, jangan mengandung. Maksud saya tidak mengandung. Maka makan setiap pagi 3 biji, setiap malam 3 biji. Ni besar dia. Nampak kan? 3 biji malam, 3 biji pagi. Tapi dengan syarat tidak mengandung. InsyaAllah yang seminggu baik keputihan awak. Sebab ini panas. Mak saya katalah, lada sulah itu panas, jadi dia akan lalu dekat Salu Faraj itu, dia akan ambil semua kat dinding-dinding tu, keputihan dan juga penyakit dia keluar. Tapi dengan syarat yang masa makan ini tolong ada pantang dia. Pantangnya kadang-kadang orang muda-muda tak boleh buat. Iaitu jangan minum air chiller atau air batu. Air chill pun tak boleh. Sebab kata mak saya, air chill itulah yang menyebabkan dia beku. Tahu? Itu aja. Bagi anak dara. Ni bagi itu tadi bagi mak dara. Bagi mak dara, kalau masa dia kuat keputihan dia, telan ini 3 biji pagi, 3 biji malam. Buat selama seminggu. Kalau masih tak baik,
naikkan 5 biji. Maka tu teruk keputihan awak tu. Naikkan 5 biji pagi, 5 biji malam. Okey. Dah elok, dah mantap, dah tak ada lagi, maintain. Everyday 1 biji. Selama 2 bulan. Bagi dia pukul maut. Maknanya bagi dia betul-betul sembuh. Dalam proses pengubatan, please tahan nafsu, jangan minum air batu. Termasuk air chill. Tak boleh. Sebab kalau boleh minum air suam-suam. Itu aja syarat dia. Petua pantang dia. Pantang lain tak ada. Okey. Bagi anak dara pun ada keputihan sekarang. Sebab suka sangat minum air batu. Nombor 1, tolong yang baik anak dara, baik mak dara. Kalau masa ABC, jangan minum air batu. Jangan minum air batu. Itu yang dia bereko patrah banyak kali, nakok banyak kali. Ya? Jadi tolong pantang. Kalau tu baru sebulan, seminggu je yang. Jangan minum. Jadi kalau anak dara, jangan makan banyak. Nanti panas, takut peranakan dia. Tak ada anak. Jadi ini pun salah satu pil perancang. Saya maaf cakap, saya tak pernah ambil perancang yang itulah yang luar tu. Saya pakai kira hari dan juga ini. Ini pun sebagai satu perancang. Jadi waktu subuh kan, makan ni lebih sikit. Waktu subuh tu yang masa maaf cakap yang kita kan ada keluar jernih kan. Tu kan subuh tu macam kita kemaluan keluar jernih. Tu subuh. Maka makan dia lebih sikit. 5 ke pagi, 5 petang. Jadi dia akan mematikan sperma. Tapi untuk anak dara hanya ambil last period masa kata kita dah tengok nakok tu, kita telan 3 biji. Sebulan sekali 3 biji. Jadi tujuan dia panas, dia bagi turun darah itu semua, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jadi kalau anak dara, lada sulah campur apa? Tak ada campur apa-apa. Lada sulah pure, cuma kita bancuh dengan air sedikit supaya kita nak jadi dia boleh digentil macam ni. Kalau tak kau nak kalau kau tak nak campur air, beli kapsul kosong. Beli kapsul kosong yang macam apa tu, kapsul tu. Jadi pakai setero ke pakai apa, masukkan dalam kapsul tu, tutup. Jadi saya kata saya tak tahu nak beli kapsul tu kat mana. Mak saya ajar kat kampung. Sebab kalau kita nak telan macam tu tak boleh. Pasal dia powder kan, macam mana nak telan. Jadi kita bancuh dengan sedikit air tu supaya dia jadi bergentil lah macam Mak Jun tu. Jadi kita boleh telan. Senang je. Murah dan senang. Okey ya. Jadi alhamdulillah waktu pun telah berlalu, maka izinkan saya ya berundur diri, kita baca doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah perjumpaan kami pada malam ini ya Allah, perjumpaan yang Engkau barakahi. Ya Allah, Engkau jadikanlah juga segala ilmu yang kami peroleh pada malam ini ya Allah, ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah juga perpisahan sementara kami pada malam ini ya Allah, perpisahan yang Engkau redai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Takabbalallahu minkum minna wa minkum takabbal ya karim. Saya Amin, amin. dengan rendah hati ya meminta ampun dan maaf di atas segala kesilapan saya, kekurangan saya, kelemahan saya dalam menyampaikan ilmu Allah, kerana kita tahu yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.